Tajuk kita pada malam ini adalah kaitan antara roh, kalbu, akal, diri dan otak. InsyaAllah saya cuba sedaya upaya saya untuk memberikan penjelasan kepada 5 istilah penting ini. Ramai orang keliru, kan? Dan dia sebenarnya ada repercussion, ada impact dan ada kesan kepada kita memahami isu kesihatan mental ataupun penyakit mental. Okay? Sebab kita nak pergi to the core of the essence of man. Ini adalah hakikat diri kita. Kita kena kenal dulu. Kalau tak kenal diri, we should not waste our time talking about how to heal the mind, how to heal our mental aspect. Kan, kita kena kenal diri kita dulu. We have to know kita ni apa. Okay? So, tanpa membuang masa, saya mulakan insyaAllah. Kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim dengan suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal lazina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kita peluang sekali lagi pada malam ini untuk menyambung bahagian kedua berkenaan dengan penyakit mental dan Islam. Okey. Ini adalah satu topik yang agak besar, ya, sebab tu saya pecah-pecahkan. Sesi yang pertama ataupun bahagian pertama saya dah cerita pengenalan. Apakah yang dimaksudkan dengan penyakit mental? Dan saya ada sentuh sedikit sejarah bagaimana umat Islam silam menangani sakit mental ini. Adakah umat Islam silam ni hanya melihat isu sihir dan jin sahaja bila masuk bab penyakit mental, ataupun doktor-doktor, pakar-pakar, ulama-ulama kita sudah advance sebenarnya kefahaman mereka terhadap apa itu mental illness. Saya bawa nama-nama besar seperti Abu Zaid Al-Balkhi, antara orang pertama yang memperkenalkan konsep psikosomatik, yang bermaksud bahawa apa berlaku pada tubuh akan memberi kesan kepada kita punya roh ataupun diri, ataupun kita punya mental state. Dan apa yang berlaku kepada mental state kita, dia boleh manifest dia punya simptom ataupun sindrom pada tubuh kita. So, mereka sudah mengiktiraf adanya hubungan di antara our mental reality dengan kita punya tubuh. Mereka sudah iktiraf benda ni. Sebab itu Abu Zaid Al-Balkhi dia mencadangkan bagi sebahagian orang yang ada depression, okay, dia perlu makan ubat. Ini 1000 tahun lepas punya cerita tau. Ni bukan zaman ni punya cerita. Ni bukan pakar-pakar psikiatris Muslim hari ni kita kata mengimamkan barat ataupun membontot barat. Tidak. Ulama kita lah sebenarnya yang antara yang pertama yang mencadangkan perkara tersebut. Barat kemudian ikut. So terbalik. Sebab apa kita hari ni faham terbalik pula? Kita ingat kita ikut diorang. Sebab kita sudah terputus daripada the intellectual legacy of our Muslim scholars and thinkers of the past. Kita seolah-olah macam dah terputus. Berlaku beberapa abad yang lepas ni, kita macam diputuskan hubungan. Seolah-olah macam kita ni starting from scratch balik. Ya. Kita ambil contoh mudah berkenaan dengan isu mental health. Ya. Umat Islam hari ni seolah-olah macam struggling untuk start from scratch. Sedangkan kita sudah ada khazanah ilmiah yang sangat banyak. Sudah ada khazanah ilmu yang sangat-sangat banyak. Jadi sesi yang lepas saya cerita benda tu lah. Okay. Sesi kali ni mungkin lebih philosophical sikit. Dia lebih theoretical. Dan jangan takut. Sebab teori dengan praktis ni sebenarnya dia bersama. Jangan kita kata, oh ni theoretical je, dia tak praktikal. Ataupun ni praktikal saja, bukan theoretical. Tidak. Sebenarnya kedua-dua ni harus disepadukan. Okay? Dia harus disepadukan. Dia macam jasad dengan roh. Jangan dipisahkan. Pisahkan dia mati. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya nak buat satu tukilan menarik daripada salah seorang nama besar bidang psikologi barat, iaitu Robert S. Woodworth. Saya cuba hafal dia punya quote ni. Dia kata lebih kurang macam ni. Dia kata,
psychology first lost its soul, then it lost its mind, then it lost consciousness. Now it has behavior of a kind. Okay? Ataupun au kamakol lah ya. Kalau dalam hadis tu au kamakol atau macam gitulah yang disebut. Menarik statement ini. Dia kata apa? Ilmu psikologi moden ini, yang pertama sekali yang dia mangsakan ya, ataupun dia buang dalam tong sampah, buang out of the window, adalah konsep soul. Okay? Ini pengiktirafan daripada pakar psikologi barat sendiri. Mereka membuang konsep soul ni. Sebab apa? It's not scientific. Soul ni tak boleh kita nak letak di bawah mikroskop. We cannot empirically study the soul. So, pada mereka it's not scientific. Jadi diorang ketepikan konsep soul. Tak percaya, bukalah mana-mana buku teks psikologi ataupun psikiatri, boleh ke jumpa perkataan soul. Kalau ada pun mungkin in a metaphorical term, in a metaphorical concept. Wallahu alam. Okay? Tapi saya suspect tak ada lah. Kemudian dia kata, lepas hilang soul, hilang apa pula? Hilang mind. It lost its mind. Okay? Mind ini, ramai orang sangka mind ini bermaksud the brain. That's not true. Mereka pun faham the mind is something else. The brain is something else. The word mind is actually pointing to an abstract entity. Ya? Dia menunjukkan kepada sesuatu yang abstract. Dia bukan sesuatu yang fizikal. Brain lain cerita, otak lain cerita. So boleh sebut mental. Okay? Mental ni berkait dengan mind lah ya. Yang berkait dengan mind dipanggil sebagai mental. Dia adalah abstract. Dia bukan benda fizikal. So Robert kata apa? Kita buang konsep mind. Sebab apa? Mind ni pun cannot be studied scientifically. Dia apa? Kat mana? Dia ada physicality ke? Boleh ukur ke? Ada berat ke? Ada panjang ke? Ada pendek? Tak ada. So bila tak ada, it cannot be studied empirically. So diorang ketepikan. Kemudian apa mereka buat? Then it lost consciousness. Interesting dia punya gradual devolution tu. It lost consciousness. Maksud dia apa lost consciousness? Mungkin ada dua kefahaman yang kita boleh dapat daripadanya. Pertama sekali, mereka buang konsep consciousness. Consciousness ni apa? Consciousness ni adalah kesedaran diri. Kita manusia, kita boleh berfikir. Kalau kita tengok komputer ataupun AI kan, artificial intelligence, kita boleh dengan yakin kata mereka ni tidak ada kesedaran diri. Mereka ataupun benda-benda ini mungkin boleh berfikir. Tetapi adakah mereka sedar diri? Adakah mereka bertanya siapa mereka? Daripada mana mereka datang? Ke mana mereka akan pergi? Dan mengapa mereka ada di atas muka bumi ini? Mengapa mereka diciptakan? Adakah mereka bertanya soalan-soalan itu? Mungkin satu hari nanti awak akan dengar robot-robot AI ni akan bertanya soalan-soalan tersebut. Tetapi yakinlah, soalan-soalan itu bukan datang daripada mereka. Kerana mereka tidak ada roh. Dia datang daripada mereka, pencipta mereka, those creators yang dah program mereka. So, they can replicate consciousness, but it doesn't mean they have consciousness. Mereka boleh copy, seolah-olah macam mereka ni ada consciousness. Bagi siapa yang nak faham konsep ni, boleh Google, boleh study berkenaan dengan The China Room Experiment. The China Room Experiment. Supaya kita boleh bezakan apa yang nampak macam manifestasi ataupun pengzahiran consciousness dalam AI ni, hakikatnya bukan consciousness. Dia hanya replication sahaja. Dia hanyalah kita kata sebagai topping sahaja. Dia tidak datang daripada diri sebab mereka tidak ada diri. Okey? Jadi it lost consciousness. Mereka buang konsep consciousness ni. Sebab apa? Sebab consciousness ini akhirnya membawa kepada konsep roh. Kan? Kenapa otak yang terbina daripada atoms and molecules, neurons dan sebagainya boleh menghasilkan manusia yang sedar diri dan boleh berfikir. Sedangkan atoms, molecules itu semua bukanlah sesuatu yang ada kesedaran diri. Dia tak conscious. Kan? Ada salah seorang yang biasa berdebat dekat Speaker's Corner. Ada orang tanya dia, how do you know that that the atoms and the molecules and the matter are not conscious? Kan? So dia kasih contoh senang. Aku kalau campak cermin mata aku dekat lantai dan aku nak pijak cermin mata aku, cermin mata tu tidak akan lari. Dia tidak akan bergerak. Kan?
Itu mungkin boleh jadi satu hujah lah. Tapi mungkin hujah tu pun kita boleh kritik. Tapi that is a good enough example. Kita yakin bahawa besi ke pasir ke, mereka ni tidak ada kita sebut sebagai roh, kan? Dan how do we understand roh? Kalau bagi saya antara unsur roh yang Allah beri kita faham, ya, ada banyak lagi perkara tentang roh yang kita tak akan faham. Tapi ada beberapa perkara yang kita boleh faham. Allah tak kata kamu tak akan faham langsung tentang roh. Allah kata, aku tidak berikan kamu ilmu kecuali sedikit. Kecuali sedikit. Maksudnya Allah kasih ilmu, tetapi sedikit. Roh ni bagi saya adalah consciousness. Okay? Salah satu unsur penting roh adalah kesedaran itu sendiri. Okay, consciousness. Dan kita yakin tidak semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala itu ada consciousness. Jadi soalan dia, macam mana atom dan molekul yang tidak ada kesedaran diri, yang tidak conscious itu boleh menghasilkan satu makhluk ataupun satu being, manusia yang boleh berfikir dan suddenly sedar diri, kan? Jadi ini adalah satu persoalan besar dalam psikiatri moden, psikologi moden, kan? Khususnya mereka-mereka yang atheist lah. Sebab ini adalah satu cabaran besar kepada akidah atheism mereka. Sebab orang beragama kita boleh jelaskan. Kita kata itulah roh. Dan roh itu bukanlah terhasil daripada otak itu sendiri. Tapi dia adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, sekejap. Saya takut saya short sendiri berbual seorang-seorang ni. Saya nak kena tengok komen sikit. Okey, saya minta bantuan sikit. Saya bila tengok dekat saya punya iPad ni, same account tak keluar komen-komen. Tapi bila dah habis FB Live ni, saya tengok balik, saya baca komen semua dah keluar. So sekarang ni saya mohon maaf kalau siapa yang ada komen, saya tak jawab. Bukan bermakna saya tidak melayan. Tidak, saya tak baca. Tak percaya tengok, ini yang keluar dekat skrin saya. Okey. Tak ada komen. Okey. So mungkin ada 1-2 komen saja. Tapi saya yakin ada orang lain dah tanya soalan lain. Wallahu a'lam bisawab. Okey, kita sambung. Jadi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata psikologi hilang apa dulu? Hilang soul. Lepas tu hilang mind. Lepas tu hilang consciousness. Kan? Consciousness maksud yang kedua yang saya cakap tadi tu adalah psikologi hari ini mereka sudah hilang kesedaran diri. They do not do introspection, muhasabah. Mungkin itu lagi satu maksud yang kita boleh jelaskan maksud dia dengan losing consciousness tersebut. Kemudian apa dia kata? But it has some behavior of some kind. Yang tinggal apa? Hanya behavior saja. Behavior ni apa? Behavior ni adalah sesuatu yang kita boleh hukum, yang kita boleh ukur secara empirikal, secara saintifik. Jadi mereka tolak semua perkara yang tidak boleh diukur dan mereka hanya berpegang dengan sesuatu yang boleh diukur, iaitu pengzahiran kelakuan manusia itu. So ini yang dikatakan oleh Robert S. Woodworth. Ini dia buat muhasabah lah tentang devolution. Kalau saya akan kata devolution, bukan evolution. Devolution psikologi barat. Tapi bukan bermakna kita sebagai umat Islam kita terlepas dari kesalahan, kan? Kita kritik orang ni kita tak salah, kita pun salah juga. Salah kita apa? Kalau di barat they lost their soul, they lost their mind, they lost their consciousness. Kita dekat timur pula, umat Islam, we lost our brains. Kenapa saya kata we lost our brains? Sebab dah berdekat-dekat ataupun berabad-abad, umat Islam seakan-akan macam lupa nak bercakap tentang otak itu sendiri. Umat Islam ni macam ada alergi bila sebut tentang otak. Kan? Sebab-sebabnya saya tidak mahu nak jelaskan panjang lebar di sini, tapi hakikat ni kita kena akui. Berapa ramai pakar otak di kalangan umat Islam, dan berapa ramai anak-anak kita nak jadi pakar otak, neuroscientist, ya, secara khusus tentang otak itu secara fizikal. Akal lain, otak, pakar tentang otak. Ada yang kata, ustaz, ini semua tubuh, ustaz. Allah tak tengok tubuh, Allah tengok hati. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tak tengok bentuk luaran kamu, Allah tak tengok jasad kamu, Allah lihat hati kamu. Maksud dia, ustaz, otak ni semua tak berapa important, ustaz. Yang penting hati kita. Okey, ini saya nak betulkan kesalahfahaman ini. Okey, bukan sekarang, nanti dalam penjelasan saya akan betulkan. Yang penting saya nak katakan pemahaman sebegitu salah dan berbahaya.
Dan mungkin dah lama kita berpegang kepada pegangan seperti ini, sebab tu we have neglected the brain itself. Kan? Yang kita sibuk apa? Brain food yang dirukyahkan, kan? Makan kismis, makan apa? Okey, memang ada faedah. Tetapi adakah kita betul-betul mendalami tentang the anatomy of the brain, kan? Khususiat otak itu yang Allah jadikan, keagungan otak yang Allah jadikan, kehebatan-kehebatan yang ada dalam otak itu. So kalau di barat mereka neglect soul, the mind, the consciousness, kita di timur, umat Islam sudah kita, we have been neglecting the brain. Sebab tu bila masuk bab sakit mental ini, orang confuse. Okay? Bagi siapa tak percaya apa saya cakap, kenapa saya kata umat Islam neglect the brain, tengok bila masuk bab mental health, umat Islam masih tak dapat faham, tak dapat relate. Bukan semualah. Kata-kata masyarakat awam tak dapat nak relate. Pada dia, sakit mental ni ada kaitan dengan diri, jiwa ataupun iman seseorang. Jarang kita dengar sakit mental dia ada masalah pada otak. Ada pun secara perli, secara sindir, skru dia dah longgar. Kan? Tapi itulah kata-kata yang tidak bernilai lah. Kan kita kata. Secara keilmuan tidak bernilai. Adakah kita benar-benar tahu bahawa depression, bipolar disorder, skizofrenia, kan, atau macam-macam lagi penyakit mental yang lain, adakah kita faham bahawa ada sebahagian kes, bukan semua, ada sebahagian kes penyakit-penyakit ini timbul daripada otak itu sendiri. Dia tak ada kaitan dengan iman orang itu, dia tidak ada kaitan dengan jiwa dia, tidak ada kaitan dengan sifat mengada-ngadanya, tapi start daripada otak itu sendiri yang dia tidak dapat nak kawal. Berapa ramai daripada kita yang faham benda ni? Daripada survey saya, pengalaman saya bercakap dengan orang, bercakap dengan ustaz-ustaz, kan, kita masih jauh kefahaman kita, kan. Ini kita buat muhasabah supaya kita semua dapat belajar sama-sama. Kalau barat neglect bahagian rohani, kita tersilap neglect bahagian jasmani. Kita cantumkan balik, kita satukan balik. Dua-dua penting. Jasad ni adalah alat yang Allah berikan kepada kita untuk kita berinteraksi dengan alam dunia ini. Allah yang kasih. Okay? Allah yang kasih. Kita harus hargai dan kita harus benar-benar faham akannya. Baik. Tadi, okay. Minggu lepas saya terlupa nak kongsi satu point. Ada yang kata, Ustaz, betul ke Islam mengiktiraf bahawa sebahagian kesedihan itu boleh dibantu, boleh dikurangkan dengan pemakanan? Kan? Ini saya ambil kias supaya orang boleh faham. Ada obat yang boleh menurunkan depression. Bukan setakat berdoa, bukan setakat solat, bukan setakat baca Quran. Itu penting. Itu membantu, sudah tentu. Orang sakit ke tak sakit, it's always good. It's never bad. Okay? Tapi adakah makanan tertentu boleh bantu orang depression? Menarik. Sebab Nabi SAW, okay, pernah mengarahkan Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, ni hadis yang sahih, tentang talbina. Siapa tahu talbina tu apa? Talbina ni nak tahu apa, boleh google lah. Dia gandum yang dicampurkan dengan bahagian Bali. Saya pun tak pakar benda ni, awak boleh google. Dia sejenis pemakanan yang Nabi cadangkan untuk orang-orang yang bersedih. Nabi kata, at-talbinatu mujimmatun li fuadil marid tadhhabu bi ba'dil huzn. Yang bermaksud talbinah itu mujimmah li fuadil marid, dia merehatkan jiwa orang yang sakit. Tadhhabu bi ba'dil huzn, dan dia menghalau ataupun mengeluarkan sebahagian kesedihan dia. Maksudnya makan talbinah ni dia ada kesan kepada mengurangkan kesedihan orang. Kenapa Nabi tak kata orang sedih banyakkan doa lah, banyakkan baca Quran saja? Nabi pun fortify, dia enforce juga dengan pemakanan. Betul tak? Nabi mengukuhkan dengan pemakanan. That means ada sebahagian kesedihan, it is not related to iman. Okay? Dia ada some physiological imbalance in the body. Ini Al-Balkhi pun dah sebut lama dah. Dia kata chemical imbalance dalam tubuh. Kan, neuroscientist hari ini akan kata in a different terminology but somewhat the same essence. Okay? Baik. Saya sambung.
Sekarang ni kita cerita berkenaan dengan roh, akal dan otak. So siapa yang minat falsafah, awak akan interested lah kan. Siapa yang tak minat, kena belajar juga. Sebab benda ni dia berkaitan dengan diri kita. It is connected to, it is about ourselves, it is about our essence as a human being. So kalau mungkin pening sikit, sabar, lepas ni boleh tengok balik dan jangan give up cepat. Okay? Saya pun nak faham benda ni bukan senang. Kita pun bertahun-tahun tanya ustaz, tanya ulama'. Kadang-kadang kita pun pening kan. Sebab kalau buka kamus, dia berbeza-beza. Kalau buka mu'jam, mustalahat dan sebagainya, berbeza-beza kan. Jadi saya akan berikan pandangan-pandangan tersebut, kemudian saya akan berikan pendirian saya. Baik. Roh, akal dan otak. Okay. Kalau awak belajar falsafah kan, dia ada satu perbincangan besar di kalangan ahli falsafah. Ini antara yang terbesar sebenarnya, iaitu mind body problem. Mind body problem ni maksud dia apa? Macam mana mind kita yang bersifat non-fizikal, yang bukan benda jasad ataupun jasmani, boleh berinteraksi dengan alam fizikal ini. Of course, isu ini timbul ketika Barat masih ada pegangan yang kuat kepada konsep soul. Okay? Jadi pada waktu tersebut timbul soalan-soalan ni di kalangan ahli falsafah mereka. Of course, umat Islam pun tanya soalan yang sama juga. Dan kita ada pegangan kita dalam isu ini. Ini perdebatan besar. Bagaimana minda ataupun akal kita yang bersifat non-fizikal ataupun bukan jasmani boleh berinteraksi dengan alam fizikal ini. Sedangkan kedua-dua ini hakikatnya berbeza. Betul tak? Benda yang bukan fizikal tak sama dengan benda yang fizikal. Jadi macam mana mereka boleh berinteraksi? Kalau billiard ball, dua bola, satu bola langgar satu bola, billiard ball tu, dua-dua benda jasmani, dua-dua benda jasad, physical, material. Tapi macam mana keinginan kita boleh menggerakkan tangan kita? Adakah keinginan itu ada pada otak? Adakah ia electrical signal dalam otak kita? Adakah ia setakat itu saja? Kalau betul lah kita ni, kehendak kita hanyalah electrical signals dan berpunca daripada otak kita, maka konsep roh tu akan tercabar dengan satu cabaran yang sangat besar. Okay? Will be shaken. Tapi kita sebagai umat Islam, kita tak percaya benda tu. Okay, sebelum kita ke situ. So, perdebatan besar. Sehingga timbul tiga mazhab utama. Tiga mazhab utama. Mazhab yang pertama dipanggil sebagai mazhab dualism. Dualism ini pegangan kita umat Islam. Okay, dan orang-orang Kristian dan mereka-mereka percaya pada Tuhan rata-ratanya berpegang pada dualism. René Descartes pun yang kata cogito ergo sum, kan? Apa dia kata? I think therefore I am, kan? Dia pun berpegang kepada dualism. Ramai ahli falsafah barat, especially zaman enlightenment, mereka berpegang kepada dualism ini. Maksud dia apa? Minda lain, jasmani lain. Okay? Ataupun kita kata sebagai the mind is something else or the soul is something else and matter is something else. Physical things are something else. Dia dual, dua benda berbeza. Itu satu mazhab. Satu mazhab yang lain pula, dia panggil sebagai monism. Monism ini mengatakan bahawa kesatuan. Maksud dia, fizikal dengan mental ini hakikatnya adalah satu. Macam mana? Dia terpecah kepada tiga mazhab. Okay? Tadi saya kata terpecah dua, kan? Dualism dan monism. Monism ni terpecah pada tiga mazhab. Monism terpecah pada tiga mazhab. Yang pertama dipanggil sebagai physicalism. Physicalism ni, daripada nama dia tu kita dah boleh faham. Maksud physicalism, mereka mendakwa bahawa minda kita, our mental activities, kita punya perasaan kita, memori kita, kehendak kita, semuanya tu sebenarnya adalah benda fizikal, nothing else, electrical signals. Okay? Jadi semua dirangkumkan dalam physicalism, physicality, semua physical. Otak, kehendak awak pun datang daripada otak, electrical signal saja, memori awak pun sama, perasaan awak pun sama juga. There's no such thing as the soul. Soul, roh ni tidak wujud. Mazhab yang kedua di bawah monism ini, mereka mengatakan apa pula? Ini terbalik pada physicalism. Terbalik. Mereka kata apa? Okay. Mazhab yang kedua, mereka kata apa yang disebut sebagai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, neutral monism. Ini saya letak dekat tengah-tengah lah. Neutral monism ni
Dia kata apa? Dia kata matter and mind hakikatnya adalah satu essence. Satu essence. Dia bukan dua benda yang berlaga, tapi dia adalah satu essence. Okey, dia adalah satu essence. Ini memang pandangan yang sangat pelik. Okey, maksudnya roh awak dengan batu ni dia punya raw material dia adalah sama. Bahan mentah dia adalah sama. Baik. Yang ketiga, yang dipanggil sebagai idealism. Daripada nama itu pun kita boleh faham. Ideas. Kalau tadi yang pertama tu physicalism, semua physical. Yang ni pula semuanya adalah minda. Batu yang awak hentuk kepala awak rasa sakit ni pun hakikatnya adalah it's an idea. It only exists in your mind. Ini ekstrim kepada yang nombor satu tadi. Physicalism lawan idealism. Tengah-tengah tu dipanggil sebagai neutral monism. Neutral monism. Jadi saya pecahkan balik. Okay, mind body problem ni terpecah pada dua. Satu, dualism. Minda dengan benda adalah dua perkara yang berbeza. Yang satu pula dipanggil monism. Dia adalah sama dan satu. Monism ni terpecah kepada tiga. Satu dipanggil sebagai physicalism. Minda tak ada, minda hanyalah benda juga sebenarnya. Itu physicalism. Yang kedua sebagai neutral monism. Neutral monism ni bermaksud jasad ataupun benda dan minda hakikatnya adalah dia punya bahan mentah sama. Okay? Essentially dia the same. Okay? Dan nombor tiga dipanggil sebagai idealism. Idealism ni semua adalah minda. Batu, matter, whatever yang kita panggil sebagai benda, hakikatnya adalah minda. It's a projection of the mind. So, pening kan? Tak apa. This is exercise kepada minda kita. Bukan badan kita saja perlu exercise. Waktu-waktu MRO ni, kena duduk rumah. Kita punya minda pun exercise. It's actually beneficial. Kan? Dan dia tidak membuang masa benda ni. Dia memberikan kita satu kefahaman yang lebih dalam terhadap hakikat. Bukan sekat hakikat minda dan benda, tapi realiti ini sendiri. Okey. Baik. Kalau kita tengok ulama Islam kita, macam mana mereka menjelaskan roh itu? Okey. Macam mana menjelaskan roh? Antara rujukan saya adalah kitab Matalibul Qudsiyah. Okey, dan tulisan-tulisan Imam Fakhruddin Ar-Razi, Imam Al-Ghazali, tapi Matalib dan juga Ibn Qayyim Al-Jauziyah, kitab Ar-Ruh. Matalibul Qudsiyah ni dia menarik sebab dia antara buku terakhir, latest book yang ditulis berkenaan dengan roh ni. Okey. Selepas tu ada lagi ke tidak saya tak pasti, tapi antara buku penting yang ditulis oleh seorang ulama Al-Azhar, Hasan Al-Makhluf. Dia kata sebenarnya ulama Islam pun ada terpecah pada dua dalam memahami hakikat yang dipanggil sebagai roh itu. Adakah roh itu benda fizik, jisim ataupun bukan jisim? Okey. Saya baca sikitlah apa yang ditulis. Satu pandangan, ini Imam Al-Ghazali, Raghib Al-Asfahani kan, berpegang pada pandangan ini. Apa itu roh manusia? Jauharun mujarradun qa'imun binafsihi. Dia adalah satu hakikat, satu benda, bukan benda fizikal. Jauhar ni nak terjemah susah sikit. Okey. Sesuatu lah kita kata. Sesuatu yang abstrak. Maksud dia bukan fizikal, dia bukan jisim. Qa'imun binafsihi. Dia sifat, bila sebut qa'imun binafsihi ni kena faham perbezaan jauhar dengan arad. Okey. Arad sifat tidak boleh dipisahkan daripada zat. Okay, macam ketinggian saya tak boleh dipisahkan daripada saya. Tapi kesayaan itu, meanness, I-ness, okay, awak boleh conceive in your mind, okay, tanpa sifat. Okay, tanpa arad. Itu yang dipanggil sebagai qa'imun binafsi. Tak apa, ini perbincangan dia panjang ya. Dan ta'alluqur ruh bil badan, ta'alluqut tadbir wat tasarruf. La ittisal al-hal bil mahal. Al-hal bil mahal. Ini bahagian hujung ni saya perkukuhkan lagi daripada kalam Syekh Mustafa Sabri. Dia kata macam ni. Dia kata, jadi apa hubungan antara roh dengan badan? Adakah roh dalam badan manusia? Kalau Imam Al-Ghazali kata, roh seperti yang difahami oleh Hasan Al-Makhluf, dia kata roh manusia ini
kita tak boleh nak kata dalam badan ataupun luar badan, sebab dia bukan benda fizikal. Okay, you cannot say that the soul is inside the body or outside the body. But macam mana, apa hubungan antara roh dengan badan ni, dengan otak ni, roh kita dengan otak kita, dengan badan kita? Dia ta'alluqut tadbir wa tasarruf. Dia adalah pertalian management. Macam pertalian manager dengan company dia. Bos tak semesti ada dekat dalam bangunan, betul tak? Tak semesti ada dalam office. Dia boleh berhubungan, tapi dia yang kawal. Dia yang kawal. Jadi teori yang pertama ni, ataupun pandangan yang pertama mengatakan bahawa roh manusia bukan dekat dalam tubuh dia atau bukan dekat luar dia. It's not inside, it's not outside. Sebab dia benda abstrak. Okay? Dan hubungan dia adalah hubungan management. Okay? Dia bukan macam air dekat dalam cawan. Tidak. Dia punya kaitan is the tie of management. La tisal al-hal bil mahal. Bukan perhubungan antara al-hal bil mahal. Al-hal ni apa? Sesuatu yang menempati. Al-mahal, sesuatu yang ditempati. Dia bukan macam tu. Dia bukan macam tu. Okey. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, ini Ibnul Qayyim al-Jauziyah, dia mentarjihkan pandangan ini. Dia kata, ruh adalah jismun latif, nuraniyun, alawiyun, ataupun ulwiyun. Ruh adalah jisim, dia kata. Jisim ni apa? Jisim ni adalah sesuatu yang, kalau ikut takrifan mutakallimun, jisim adalah sesuatu yang ada panjang, ada lebar, ada dalam. Kan? Dan jisim pun ada macam-macam dia punya takrifan, tapi yang saya ingat adalah yang itu. Jisim latif. Dia adalah satu jisim yang halus, nurani, yang bersifat cahaya, ulwi, dan dia tinggi. Okay? Maksud dia bukan benda yang hina lah, dia benda yang sangat mulia. Yasri fil jisim, yang mana ia menyerap dalam tubuh manusia. Macam api dalam bara. Macam tu. Itu perumpamaan yang mereka guna. Ataupun awak ambil kain, awak rendam dalam air, awak keluarkan kain tu, air dekat dalam kain tu dipanggil sebagai yasri. Walakin yukhalif mahiyatul jisim. Tetapi jisim ruh ini, yang halus ini, dia tidak sama dengan jisim yang kita faham. Dari segi hakikat, dari segi mahiyah. So it's very very interesting, ya. Sangat interesting. Mungkin bagi siapa yang ada belajar tentang parapsychology ke dan sebagainya, mungkin awak pernah dengar tentang the etheric body, kan? Etheric body. Etheric body ni mereka kata dia macam tubuh kita, kan? Tetapi dia bukan jasad. Dia nak kata jisim total pun tak boleh, nak kata bukan jisim pun tak boleh. So ni ada dua pandangan. Baik. Jadi mana yang betul? Saya tak boleh nak kata mana yang betul. Yang penting kita cari titik temu dia. Okey. Kita nak cerita tentang kesihatan mental dan Islam, ataupun penyakit mental dan Islam. Jadi apa yang kita nak ambil daripada kedua-dua pandangan ni? Bagi pandangan saya begini. Titik temu adalah roh bukan otak. Okey. Cukuplah kita bawa balik benda tu. Okey. Ada dua pandangan, kita biarkan dua pandangan tersebut. Yang penting, the common denominator yang kita nak ambil istifadah, ambil faedah dalam memahami penyakit mental ni, roh bukan otak. Ini sepakat antara ulama Islam. Tapi roh ada kaitan dengan otak. Tapi roh bukan otak. Tapi dia punya kaitan sangat rapat dan sangat kuat, ya. Okey. Kalau kita buka Mawqiful Aql Syekh Mustafa Sabri, ya, menarik dia cerita. Sebenarnya sebab Syekh Mustafa Sabri berpegang pada dualism, kan, tadi. Dualism tu maksud dia roh lain, badan lain. Jadi macam mana roh boleh memberi kesan atau berinteraksi dengan tubuh? Syekh Mustafa Sabri kata, apabila roh itu berkehendak untuk melakukan sesuatu, maka Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan perbuatan itu. Ini yang dipanggil sebagai the law of Ash'ari's causality. Dalam mazhab akidah Asy'ariyah, kan konsep manusia ni, kan, kita tidak memberi bekas. Kudrah kita tidak memberi bekas. Iradah kita juga tidak memberi bekas. Faham tak maksud dia? Tak beri bekas tu. Sama lah macam api bila jumpa kertas dia terbakar, tapi bukan api tu yang bakar kertas.
apabila api bertemu kertas, bila ada correlation, dia panggil keselarian, Allah akan cipta kebakaran itu. Jadi apabila kita berkehendak untuk menggerakkan tangan kita, Allah yang akan menciptakan pergerakan tangan itu. So ini Syekh Mustafa Sabri interesting, dia bincang tentang neuroscience dan sebagainya dekat dalam kitab, dan isu mind body problem ni juga dalam bentuk yang sangat advance sebenarnya. Dan dia kata solution dia sudah dibawa oleh akidah Asy'ariyah, iaitu konsep of causality dia sebut, correlation. Sebab roh dengan badan ni adalah dua realm yang berbeza. Akhirnya macam mana mereka berinteraksi? Dia macam ni tau, macam 2 jam, okay, yang telah diset pada waktu yang sama, exactly the same timing, okay. So bila yang A gerak, yang B pun nampak bergerak sama, okay. Orang yang mungkin tidak faham, atau budak-budak kecil, bila dia tengok jam ni, dia kata mungkin yang A menyebabkan B bergerak ataupun B menyebabkan A bergerak. Tapi hakikatnya mereka hanya bergerak secara bersama. They do not influence each other secara langsung, secara direct. Allah Subhanahu Wa Taala yang membuatkan antara roh dengan jasad itu berlaku kelihatan macam berinteraksi, tapi hakikatnya di tengah-tengah Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta bekas itu. Allah yang mencipta kesan itu. Okay, they themselves cannot interact directly with each other. Cannot interact directly with each other. So ahli falsafah etis dia tak boleh selesaikan masalah ni. Dia sampai hari ni becomes an enigma. Kita, we bring Allah Subhanahu Wa Taala into the picture, of course. Dialah yang menjadi connector di antara dua ini. Okay. Baik. Satu lagi isu yang saya harap saya dapat memberikan sedikit penjelasan pada malam ini. Apa beza roh, kalbu, akal dan diri? Okey. Di luar sana ada macam-macam pandangan. Okey, kalau awak nak telan semua pandangan tu, awak akan keliru dan confuse. Akhirnya bila awak dengar pandangan-pandangan yang berbeza ini, awak sendiri kena pilih satu. Betul tak? Awak tak boleh pilih semua. Dalam kepala otak awak, awak akan pening kepala. Akhirnya awak punya hati akan cenderung pada pandangan-pandangan tertentu. Baik, ini pandangan saya. Awak mungkin cenderung pada pandangan orang lain, falyatafaddal mashkura. Saya hanya nak beritahu benda ni tidak setuntas yang kita sangka. It is not mathematics, 1 plus 1 equal to 2. Jadi ruang perbezaan pandangan ini adalah satu yang rahmat. Di sini ruang perbezaan pandangan adalah rahmat. Okey. Ini yang dapat saya garap dan dapat saya rumuskan. Okey. Roh itu adalah bahan mentahnya. Bahan mentah kepada kesedaran diri kita. Our consciousness. Tadi saya sebut tentang consciousness itu. Kalau tak ada consciousness, tak ada rasa. Okey. Kita tak tahu diri kita. Kita tak kenal. Kita tak boleh fikir pun tentang diri kita. Dan bila tak boleh fikir tentang diri, tak sedar tentang diri, macam mana nak fikir tentang Tuhan, tentang benda-benda lain yang lebih besar? So kesedaran diri itu datang daripada roh itu. Okay? Kesedaran diri datang daripada roh itu. Dia bahan mentah. Okay? Roh ni dia cukup saya kata dia setakat bahan, dia bahan mentah. Tapi dia satu benda yang mulia lah. Bahan mentah yang mulia. Kalbu itu pula apa? Kalbu itu adalah perlakuan awak. Cara awak menggunakan roh itu, perlakuan awak tu, yang baik ataupun yang buruk, itulah keadaan kalbu awak. Sebab Rasulullah SAW sebut apa? Siapa buat dosa akan ada titik hitam pada kalbu dia. Betul tak? Jadi cara awak menggunakan roh awak itu, kalau mengarah kepada kebaikan, maka kalbu itu dipanggil sebagai baik. Kalau mengarah kepada kejahatan, kalbu itu dipanggil sebagai tidak baik. Buat jahat jadi hitam, jadi gelap. Jadi kalbu yang tidak baik. Buat baik, dia jadi bercahaya, jadi kalbu yang baik. Sebab tu Allah lihat kepada kalbu. Kan? Allah tak lihat kepada luaran kita, Allah lihat kepada hati kita. Sebab hati itulah akhirnya kan, yang hitam ataupun yang cerah. Akhirnya hati itulah yang hitam ataupun yang cerah. Okey. Akal pula apa cerita? Kan? Akal adalah kerja utama hati. Bertaakul. Kalau Imam Fakhruddin Ar-Razi dia kata, kalau kita lihat dalam Al-Quran, lafaz akal semuanya dalam bentuk kata kerja.
Kata kerja, dia bukan noun. Okay, it's not an entity, it's not a thing. Instead, it is an action of something else. Allah sebut dalam Al-Quran, lahum qulubun yafqahuna biha. Kan, tidakkah mereka ni ada kalbu yang mana mereka berfikir dengannya? Okey, ataupun dalam ayat lain, qulubun yaqiluna biha. Ini lebih jelas. Qulubun yaqiluna biha. Supaya mereka ada hati-hati yang mana dengan hati itu mereka bertaakul, mereka berakal dengannya. So akal kat situ adalah kerja kepada kalbu tu. So akal adalah kerja kalbu. Kerja utama kalbu adalah akal untuk mencari kebenaran, untuk membezakan antara yang hak dengan yang batil, yang baik dengan yang buruk. Itu kerja akal. Akal ni sifat dia mengikat, kan? Dia menjelaskan, dia clarify. Dia tak kasih benda terapung-rapung, dia akan ikat. Okey. Diri pula apa benda? Okey. Diri, kita boleh kata, diri adalah keseluruhan sifat-sifat awak dan kelakuan-kelakuan awak. Okey, itu yang pertama, diri. Rumusan ataupun gabungan sifat-sifat awak dan juga kelakuan awak. Itu yang dibagi diri awak. Itu aspek yang pertama. Aspek yang kedua, diri adalah yang membezakan awak dengan orang lain. Dipanggil yumayyiz, yang membezakan awak dengan orang lain, itu dia panggil sebagai diri. Bila tak ada diri, awak dah tidak dapat bezakan diri awak. Tu yang orang bila sampai satu tahap dia leburkan diri dia. Okey. Tak kira dalam mana-mana agama. Okey. Benda ini boleh dicapai melalui some spiritual training yang intense sampai the objective self tu jadi lebur. Semuanya not the objective self, the subjective self, the subject becomes annihilated. Ini macam-macam boleh, macam-macam teknik boleh dilakukan. Okay? Saya berpegang bahawa peluburan diri ini tak ada dalam agama kita. Sebab kita tak lihat Nabi SAW sebut tentang benda ni, para sahabat tak cerita tentang benda ni. Sebab kalau betul ada dalam agama kita, it should be there clear cut. Sebab orang yang mendakwa melalui tahap-tahap ini, mereka mendakwa satu tahap yang tinggi dalam pengalaman keagamaan. Kan? Orang yang dah fana, dia katakan sudah sampai satu makam yang tinggi. Tapi pelik, kan? Kita tak jumpa dalil yang jelas daripada Al-Quran dan Sunnah. Okay, sedangkan benda ni berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan perkara-perkara ghaibiyat, berkaitan dengan tingkatan kerohanian seseorang. Yang kita faham daripada agama Islam, benda-benda seperti ini akan ada dalil yang jelas daripada Al-Quran dan Sunnah. Jadi, kalau kita baca pengalaman-pengalaman kerohanian, ataupun mystical experiences of the Buddhist monks, kan, the Christian monks, ataupun yoga-yoga Hindu, mereka akan cerita the abolition ataupun the annihilation of the subjective self. Kan? Rasa diri kita tu melebur. Akhirnya tengok matahari tak tahu nak beza matahari dan diri. Rasa semua adalah kita. You feel like everything is you. Orang yang makan ganja pun, orang yang makan psychedelic drugs, kadang-kadang mereka juga mengalami rasa yang sama. Peleburan the subjective self itu. Okay? Jadi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila kita sebut berkenaan dengan diri, okay, dia ada dua. Satu, kegabungan sifat-sifat kita dan kelakuan-kelakuan kita. Itulah diri kita. Kan? Cuma mungkin itu boleh kita lihat selepas kita matilah. Kan? Siapa Nur Durus? Nur Durus adalah dia yang sejak lahir sampai dia mati, semua sifat dia dan apa yang dia buat, itulah diri dia. Kan? Itu satu perspektif. Lagi satu adalah diri itu yang membezakan awak daripada orang lain, yang membezakan roh awak daripada roh orang lain. Okey, dia ada elemen tamyiz dekat situ. Saya ulang lagi sekali. Roh adalah bahan mentah. Okey, qalbu itu adalah keadaan diri awak selepas awak menggunakan roh itu, sama ada kepada kebaikan ataupun kepada keburukan. Bila awak guna kepada keburukan, okey, maka itulah keadaan qalbu awak, hitam, buruk. Kalau awak gunakan kepada kebaikan, arahkan kepada kebaikan, itulah keadaan qalbu awak. Dia baik, dia bersih, dia suci, dia bercahaya. Allah tengok qalbu itu. Okay? Itu is the state, keadaan diri awak. Akal pula apa?
akal adalah kerja utama kalbu, kerja utama diri manusia. Berfikir tentang Allah, berfikir tentang diri, dan tentang keimanan, ibadah, ketaatan dan sebagainya. Dan diri, apakah diri itu? Diri adalah gabungan sifat-sifat dan kelakuan kita. Itu aspek yang pertama. Aspek yang kedua, diri adalah sesuatu yang membezakan roh kita daripada roh orang lain. Okey? Baik. Sekarang ni dah 45 minit. Saya tengok sekejap kalau ada soalan. Tengoklah kalau ada keluar. Tengok ni, tak keluar kan? Saya tahu ada orang yang dah komen dah, tapi tak keluar. Pengalaman saya, ramai orang sebenarnya komen, tanya soalan, tetapi tak keluar dekat sini. Jadi mohon maaf saya tak tahu macam mana nak check soalan-soalan awak. Mungkin saya check melalui saya punya handphone ni sendiri. So sekejap Okey, tetap tak nampak soalan. Tak apa, kita sambung insya-Allah. Rasa macam berbual seorang pula ni. Tolonglah komen sikit. Okey, kita ceritalah sikit berkenaan dengan bukti roh ni kan. Sebab kalau kita masih meragui akan kewujudan roh ni, susah untuk kita faham berkenaan dengan penyakit mental ataupun kesihatan mental. It will be very difficult for us to understand that part. Kita akan mungkin pergi satu ekstrim mengatakan bahawa sakit mental tu hanya berkait dengan otak, ataupun lagi satu ekstrim kita dakwa bahawa sakit mental itu hanyalah isu iman dan isu mengada-ngada. Okay, so it's important for us to strengthen our iman, okay, untuk memperkukuhkan iman kita. Hujah pertama yang saya mungkin boleh kongsi, ini juga hujah yang sama digunakan oleh Syekh Mustafa Sabri dan beberapa pemikir-pemikir yang lain, bukan setakat ulama Islam, tapi mereka-mereka yang percaya kepada Tuhan, percaya kepada roh, mereka berpegang pada hujah ini. Apakah hujah itu? Macam mana kita nak tahu kita ada roh? Okay. Kita tahu bahawa tubuh kita ini dia berubah-ubah. Tubuh kita waktu kita 7 tahun tidak sama dengan tubuh kita selepas 10 tahun ataupun 15 tahun ataupun 20 tahun ataupun 21 tahun ataupun apatah lagi 50 tahun 60 tahun. Sebahagian saintis mengatakan nearly the whole of your body replaced. All of the molecules dalam tubuh kamu nearly replaced totally. Ada yang kata tak semua replace 100%. Ada some of your brain cells tu dia mati, okay? Tapi dia tak hilang, dia tak replace, dia mati dan dia kekal dekat situ. Tapi pada saya samalah, tetap mati juga kan, dia dah tidak berfungsi lagi. Dan neurons baru akan dilahirkan. Ini dipanggil sebagai neurogenesis ya. Neurons baru akan dilahirkan. Okey. Jadi kalau tubuh kita berubah, ada kata 7 tahun, in 7 years your whole body will be replaced. Ada kata 10 tahun the whole body will be replaced. Jadi mana yang kita panggil sebagai diri kita? Which part of us is the person that you can call I? Mana satu tu? Sebab 7 tahun lepas lain badan awak, otak awak pun lain, hari lain. Kalaulah kita ni adalah tubuh kita, maka kita sudah berubah. I'm a different person now comparing to 20 years ago. Maksudnya kalaulah na'udzubillah saya buat jenayah 20 tahun lepas ataupun 10 tahun lepas, awak tak boleh tangkap saya hari ini sebab yang buat tu orang lain. Jadi at the deepest part of our being, kita tahu bahawa there's something about identiti manusia ni yang tidak berubah mengikut perubahan tubuh dia. Tubuh dia lain, diri dia lain.
Orang bukan Islam pun faham benda tu. Sebab tu mereka punya undang-undang ni, awak buat dosa, awak buat jenayah 30 tahun lepas pun, kena tangkap hari ni, tetap kena juga. Walaupun dia tahu tubuh sudah tubuh lain. So yang dia judge tu adalah diri itu. Okay? Itu yang kita kata sebagai roh itu. Dia tidak berubah mengikut perubahan tubuh kita. Kemudian hujah yang kedua mungkin saya boleh kongsi adalah berkenaan dengan neuroplasticity. Neuroplasticity ni penting untuk kita faham isu mental health hari ini. Ini adalah antara dapatan baru neuroscience dalam masa 100 tahun lepas ini. Neuroplasticity mengatakan bahawa otak manusia ni dia macam otot dalam tubuh kita. Seperti mana kita boleh kuatkan dan kukuhkan otot kita dengan exercise, dengan latihan, angkat berat dan sebagainya, bersukan. Begitu juga otak kita ini. Dia boleh rewire. Okay? Dia boleh buat connection baru. Ini yang menarik tentang otak ni. Sebab dulu mereka beranggapan otak ni dia macam jam, dia macam clockwork. Kan? Clockwork ni dia tak boleh berkembang, dan kalau ada bahagian-bahagian penting pecah, habis. It cannot be regenerated. Tak ada neurogenesis. Tapi hari ni mereka faham otak ni dia lebih macam plastik. Sebab tu dia kata neuroplasticity. Okay? It is somehow malleable. Dia boleh dibentuk. Kan? Mereka buat kajian orang-orang yang kodong tangan. Sebab pergerakan tangan ni ada bahagian otak yang bertanggungjawab. Jadi apa berlaku pada otak kita bila kita kehilangan tangan? Apa berlaku pada bahagian otak yang dulunya bertanggungjawab menggerakkan tangan? Mereka buat kajian, mereka kata bahawa bahagian tersebut dia dah tak buat kerja menggerakkan tangan sebab tangan dah tak ada. Apa dia buat? Dia buat kerja lain pula. Subhanallah. Maksud dia bukan mati gitu je sebab tangan dah tak ada. Dia akan ambil kerja lain, dia akan buat kerja lain, dia akan tolong bahagian lain pula. So otak ni dia subhanallah lah. Ini ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu saya kata otak ni adalah salah satu ciptaan Allah yang maha hebat. Yang hebat. Jadi kita umat Islam, kita semampu kita buat kajian sedalam-dalamnya. Jangan sombong kata yang penting hati. Jangan, itu kata-kata yang sombong. Kita kata akal penting, hati pun penting, otak pun penting, tubuh pun penting. Kan? Tapi of course yang paling penting adalah qalbu kita. Betul tak? Allah tengok dekat situ. Tapi qalbu nak bersih macam mana kalau akal problem? Dan akal nak sihat macam mana kalau otak ada masalah? Betul tak? So dia kan saling kait mengait. Dia kan saling memberi kesan kepada satu sama lain. Okey. So neuroplasticity ni menarik. Ada seorang pengkaji OCD, dia pakar lah, kita kata pakar. Nama dia Dr. Jeffrey Schwartz. Dia seorang Yahudi. Dia kaji tentang OCD dan dia dakwa dia sudah ada formula untuk membantu orang-orang yang OCD. Apa yang dia guna? Dia guna neuroplasticity. Dia kata orang-orang yang ada OCD ni ada some wiring problem dalam otak. Okey. Jadi macam mana nak tukar wiring problem tu? Adalah dengan mental effort. Itu keyword dia. Usaha minda. Usaha minda ni apakah benda? Simple lah. Macam kita ni nak buat saja tak ada kerja, nak siap-siapkan minda, kita buka buku matematik, kita buat tanpa pakai calculator. 230 times 9. Kita saja buat kat otak kita. Kalau kita buat hari-hari, dia bukan setakat buatkan kita ni hebat dalam matematik, tapi dia akan menyihatkan otak kita sehingga dia boleh bantu kita selesaikan masalah lain dengan lebih mudah. Sebab otak kita exercise, kita put mental effort. Dan bukan senang nak buat 293 kali 9 dalam otak. It's not an easy thing. Kan? Orang yang tera mungkin senang lah. Kita orang biasa ni 293 kali 9 perlukan berminit-minit lah untuk kita selesaikan. Ataupun 3,000 ataupun 40,000 kan? Kali 9. Kita saja-saja buat. Itu dia bagi mental effort. Tapi dalam kes OCD ni, dia of course ada program dia tertentu. Mereka harus mengarahkan minda mereka sehingga rewire balik otak. Jadi persoalan dia dekat sini, kalau otak dia ada defect, siapa yang rewire otak tu? Agar otak yang ada defect membetulkan otak itu sendiri. Siapa yang nak ubah otak tu? Siapa yang sabar nak ubah otak tu? Siapa yang istiqamah nak ubah otak tu? Kan? Itulah kita kata sebagai roh kita. Salah kalau kita menghadkan manusia hanya pada otak.
Sebab neuroplasticity menunjukkan bahawa mental effort can change the brain. And they say very clearly the brain is not the mind. So what is the mind? The mind tu kita kata sebagai akal. Akal tu berkait dengan roh. Dia adalah benda yang abstrak. Dia bukan benda yang kita kata sebagai benda yang physical. It's not a physical entity. Jadi neuroplasticity boleh jadi satu hujah menunjukkan bahawa there is such a thing. There is something that is called as the spirit, the soul or the roh. Menarik. Neuroplasticity ni banyak kegunaan dia. Bukan setakat untuk rawat sakit mental, tetapi juga untuk meningkatkan kemampuan pemikiran kita, kan. Macam inilah. Ada orang yang dah belasan tahun tak pernah baca buku. Cuba buka buku. Senang tak nak baca? Kan? Selepas 20 tahun, 15 tahun tak baca buku, kan. Quran pun mungkin tak baca. Cuba buka buku. Awak akan ngantuk. Betul tak? Awak akan ngantuk, pening. Nak baca pun susah sebab jarang melihat perkataan. Tapi kalau awak sabar, besok pagi bangun baca lagi. Kalau semalam 10 minit terus dah tidur, dah ngantuk, dah pening kepala, hari ni tambah jadi 20 minit. Tahan, sabar. Lagi esok tambah sampai 30 minit. Kalau awak konsisten istiqamah, tambah dan bersabar menghadapi kesusahan itu, in the next 2-3 months, dia akan jadi mudah untuk awak. Sebab apa? Berlaku rewiring dalam otak itu. Ini memberikan kita semangat. We are not doomed, kan? We are not doomed. Ada orang belajar skill baru umur 50 tahun. Macam mana dia boleh belajar skill baru? Kita beranggapan, oh dah 50, otak dah karat, kan? It's not true. Otak kita boleh regenerate. Dia ada genesis dia. Dia boleh hidupkan sel-sel baru. Brain cells baru boleh keluar. Tapi syarat dia kena apa? Ada mental effort. Jadi roh dan akal kita boleh membantu otak kita. So in the end of the day, dia balik kepada roh kita. Dia balik kepada kalbu kita. Dia balik kepada akal kita. Diri kita yang sebenar. Diri kita ni boleh push kita punya body. Tapi apa yang berlaku kepada body dan apa berlaku pada otak pun, dia akan mengganggu kita punya proses kelakuan roh kita, kelakuan kalbu kita, kelakuan akal kita, dia akan ganggu. Macam mana nak faham? Macam inilah, kan? Wi-Fi router kita dekat rumah, kan? Wi-Fi router kita, dia bukan alat yang mencipta signal tu. Signal Wi-Fi tu. Kalau saya salah betul kan? Dia hanya menyalurkan that signal. Dia hanya menyalurkan. The signal is already around us. Tapi Wi-Fi router ni dia menyalurkan. Tetapi kalau ada sesuatu yang berlaku kepada router pecah, rosak, awak tak akan dapat signal Wi-Fi. Tapi adakah itu menunjukkan bahawa router itu yang menghasilkan signal internet itu? Tidak. Kerja dia routing aja. Dia routerkan saja. Ini yang saya faham lah, kan. Macam faham ni saya ni. Kalau salah, cakap salah. Saya faham macam tu. Signal dah ada. Router ni dia salurkan saja. Dia bukan cipta signal tu. Samalah macam otak kita ni, bila ada problem, signal yang datang daripada rohani kita, daripada akal kita, minda kita, akan sangka akan ada hindrance. Sebab apa? Router ada problem. Kalau nak kasih contoh lagi klasikal, radio, kan? Radio tu kalau antena problem, atau radio tu sendiri ada kerosakan, pecah dan sebagainya, dia tak boleh nak keluar lagu, tak boleh nak keluar suara. Tapi bukan bermakna radio itulah yang membuat suara. Bukan bermakna radio itu yang membuat signal dia. Tidak. Dia kerja tangkap, keluarkan. So kalau dia problem, dia pecah, dia rosak, signal ada pun, dia tak boleh nak keluar. Begitulah. Ada sebagai orang yang otaknya ada masalah sikit. Okay, mungkin kecederaan, mungkin ada ketidakseimbangan chemical, wallahu a'lam. Maka rohani dia nak memancarkan diri. Kan? Nak menyalurkan diri melalui otak dia tu, ada hindrance, ada problem. Dia nak happy, tapi otak dia tak kasi dia happy. Kan? Signal ada, tetapi radio antena patah. Dia nak membahagiakan orang lain, tapi something is stopping him. Kan? So, mungkin ada kaitan dengan otak itu sendiri. So, hujah yang ketiga yang saya boleh bawa malam ini menunjukkan adanya rohani manusia itu adalah apa yang dipanggil sebagai psychic ataupun psi fenomena, PSI.
Ini yang banyak kaji adalah saintis-saintis yang menggelar diri mereka sebagai parapsychologist, parapsychologist ataupun paranormal psychologist. Mereka kaji tentang telepati, clairvoyance, kan, macam mana ada orang boleh baca minda orang lain, ada orang boleh nampak jauh, kan, boleh dengar daripada jauh, ada yang ada telekinesis, boleh gerakkan benda ni sudah dikaji dan benda ni adalah fakta. Okay? Kalau 100 tahun dulu kajian mungkin tidak berapa saintifik, sekarang ni mereka dah buat double blind, triple blind experimentation menunjukkan bahawa such thing exists. Okay, bagi siapa yang nak tahu yang lebih lanjut, boleh rujuk pakar-pakar seperti Dr. Dean Radin, D-E-A-N-R-A-D-I-N, Dean Radin. Dia ada tulis beberapa buah buku. Antara buku dia Supernormal kalau tak silap saya. Dan orang-orang seperti Dr. Gary Schwartz. Okay, nak lebih kita kata tahap tinggi lagi dia punya level akademik, rujuk orang-orang seperti Alfred Russel Wallace. Kan, bagi siapa yang belajar biologi, faham tentang evolution theory, dia akan pelik. Bukan ke tu orang yang kawan Darwin yang buat evolution theory, Ustaz? Memang betul. Tapi dalam masa yang sama, Alfred Russel Wallace ni, dan dia pun pernah duduk Melaya, pernah duduk tanah Melayu sekejap buat kajian kat sini. Dia percaya kepada kewujudan spirits dan dia buat eksperimen berkenaan dengan parapsychology. And these people are top notch scientists. Dia orang bukan saintis tepi jalan tau. Dia orang adalah saintis kelas pertama. Orang macam William James, okay, Professor Hislop, orang seperti Psychical Research Society, dah ada dah zaman hampir 100 tahun lepas. Orang-orang macam Carl Jung, mereka ni adalah saintis tahap pertama, first class scientist. Dan mereka dah buat kajian-kajian, experimentation, dan rumusan-rumusan mereka adalah mereka mengisbatkan ataupun mengiktiraf ada yang dipanggil sebagai the spirit world atau the spirit realm, yang termasuk sekali spirit manusia lah. So, kajian-kajian berkenaan dengan sains ni antara contoh beginilah. Okay? Mereka buat kajian, ada orang ada telepati, dan dia boleh baca fikiran orang dan dia boleh hantar. Dia boleh hantar fikiran di dalam minda orang lain. Macam telefon, macam hantar signal. Ada orang boleh nampak daripada jauh. Saya dekat sini tapi saya nampak apa yang berlaku dekat mereka sekarang ni. Secara live. Jadi datang persoalan. Kalau manusia ni hanya tubuh dan otak, mata, telinga, hidung. Mata saya dekat sini. Mata saya tidak nampak apa berlaku dekat sana. Tapi macam mana saya boleh nampak? Apa yang nampak? Siapa yang nampak? Sudah tentu bukan mata. Sudah tentu bukan otak. Sebab otak nak melihat kena ada mata yang mengarahkan kepada objek yang kita nak lihat tersebut. So, science research ni very interesting. Parapsychology ni. Saya cadangkan mereka-mereka minat psikologi, filosofi, kan, religion, kaji bab ni. Jangan senang-senang nak kata ni semua meripik, ni semua pseudoscience. Saya rasa the scientists yang work on parapsychology, dia orang punya level of scientific acumen ataupun strictness jauh lebih luar biasa daripada saintis-saintis biasa. Sebab mereka pakai triple blind experiment. Hari ini mereka banyak pakai triple blind. Sebab orang tuduh mereka tak scientific. Okay, they do triple blind dan dapat result yang luar biasa. Antaranya Dr. Gary Schwartz, okay? Dan Dean Radin pun ada buat triple blind experiment. Siapa nak tahu triple blind boleh Google saja. Okay? Jadi apa yang saya sampaikan tadi tu, dia berkait dengan soalan, Ustaz, sakit mental ni ada kaitan dengan iman ke? Dalam sesi yang lain saya akan jelaskan secara terperinci. Tapi untuk hari ini, sebab ada yang dah bertanya, saya kata, ya, ada sebahagian kes penyakit mental ada kaitan dengan iman. Tapi bukan semua kes sakit mental ada kaitan dengan iman. Saya ulang lagi sekali, sebahagian kes penyakit mental memang ada kaitan dengan iman. Tapi bukan semua. Saya harap jelas ya. Sebab apa berkaitan? Tadilah kan, interaksi di antara roh kita dengan otak kita. Dan apa yang dikatakan oleh Abu Zaid al-Balkhi dan ramai ulama-ulama lain yang mengatakan bahawa apa yang berlaku kepada roh kita boleh memberi kesan kepada tubuh kita. Dan apa yang berlaku kepada tubuh kita boleh memberi kesan kepada rohani kita, kalbu kita. Jadi kalau awak nak kata sakit mental tu ada pada otak, kan, dia boleh juga ditetuskan oleh keimanan seseorang. Kan, dia boleh terima takdir Allah dalam hal-hal tertentu. Kemudian apa dia buat? Dia ada mental habit tertentu.
Kan, hari-hari merungut, hari-hari marah. Marahkan apa tak tahu, hakikatnya dimarahkan Tuhan. Lepas tu jadi mental habit. Bila berlaku mental habit, apa jadi? Yang saya sebut pada sesi yang lalu, timbul neural pathway dalam otak, physical neural pathway. Otak kita akan buat connection baru. Sebab dia kata itu dah habit, maka ini menunjukkan bahawa it's the best for us as a body. So dia ikutkan kita. Sebab otak ni dia ikutkan roh. So dia akan buat pathway. Kalau kamu nak jalan kat sini, kami akan buat jalan supaya kamu lebih mudah jalan di sana. Itu problem dia. Bila dah berlaku neural pathway tu, susah nak keluar from the habit of negative thinking. Dia perlu mental effort dan perlu macam-macam usaha, ibadah, perbetulkan ilmu, perbetulkan cara berfikir, macam-macam exercise yang perlu dibuat. Jadi yes, sebahagian kes sakit mental ada kaitan dengan iman, tetapi bukan semua. Sebahagian sakit mental saya sebut dalam sesi yang lalu boleh dicetuskan oleh jin dan juga sihir, dan juga boleh dicetuskan oleh genetik seseorang, dan juga injury pada otak ataupun ketidakseimbangan chemical dalam otak. Wallahu a'lam bissawab. Saya tengok soalan lain kalau ada. Ada yang tanya bagaimana dengan nafsu. Nafsu tu diri lah. Kan? Nafsu tu yang dibagi sebagai diri. Yang nombor 4 tadi yang saya cerita. Kan? Dan nafsu ni dia neutral. Dia bukan buruk, dia bukan baik. Dia kalau baik dia panggil nafsu mutmainnah, mardiyah, radiyah. Ada yang nafsu lawamah, nafsu ammaratu bisu. Jadi itu keadaan. Kalau kita mati dalam keadaan kita ni banyak buat dosa, cintakan dunia, apa jadi? Kita akan mati dalam nafsu amarah bisu ataupun mungkin lawamah dan sebagainya, bukanlah nafsu mutmainnah. Jadi kita akan mati dengan itulah diri kita. Tu saya kata tadi tu. That is you. Sebab diri kita ni apa? Package ataupun gabungan sifat-sifat kita dan juga kelakuan kita. That package is who you are. So kita minta Allah matikan kita dalam husnul khatimah insya-Allah, dan dengan nafsul mutmainnah. Amin ya rabbal alamin. Visual kacau Apa benda kacau? Saya punya ni autofocus. Wallahi saya tidak ada jalan keluar. Autofocus ni memang boleh off, tapi bukan dalam FB Live. Bila dia start FB Live tak boleh nak off autofocus. Okay, kalau tak ada soalan, saya berhenti di sinilah. Kalau nak tanya mungkin boleh tanya sekarang. Adakah akal dan roh adalah benda sama? Okey, saudara Azmir Ahmad, saya dah jawab benda ni. Okey, dalam saya punya FB Live yang lepas. Awak tengok balik lepas ni, saya dah jelaskan dengan panjang lebar. Saya mohon maaf saya tak dapat ulang balik. Kalau ada soalan-soalan lain yang berkait. Okey, dalam sesi yang lepas ada orang tanya tentang gila isim. Gila isim ni apa benda pula Ustaz? Saya cenderung berpegang dengan pandangan Imam Az-Zahabi. Ketika Imam Az-Zahabi mengkritik Ibn Arabi, dia kata Ibn Arabi ni orang okey, baik, tapi kerana riadah kerohanian dia, amalan-amalan kebatinan yang melampau, zikir melampau, bergelap melampau, tak makan lama sangat, tak tidur lama sangat, akhirnya mencederakan otak dia, berlaku khalal, berlaku kecacatan dalam otak, gangguan pada otak dia. Bila berlaku gangguan pada otak, maka mulalah hallucinate, nampak tu, nampak ni, macam-macam, menunjukkan tanda-tanda skizofrenia. Okey, bagi yang tak setuju tak ada masalah, ini pandangan Imam Zahabi. Jadi saya melihat orang-orang yang jatuh dalam gila isim, kalau kita tengok rata-rata mereka biasanya akan ada amalan-amalan kebatinan yang melampau juga. Ini hasil pengalaman saya. Survey, tanya orang yang datang merawatan, saya tanya, anak awak kena macam ini, dia ada tak amalan-amalan yang over, melampau? Okey, contoh, dalam masa berapa hari kena habiskan 100,000 selawat. Kurangkan tidur 1 hari 2 jam sahaja. Kurangkan makan. Lepas tu bergelap. Lepas tu jauhkan diri. Benda-benda ni dia ada kesan kepada otak kita. It's a very dangerous thing to do. Ada yang kata, oh dia jadi macam tu sebab tak ada mursyid. Masalah dia, ada mursyid pun, dia orang pun sebenarnya yang dah ada isim tu sebenarnya. Okay, they themselves started hallucinating. Tapi dia orang tak perasan.
So ini pandangan saya. Awak nak terima, awak tak setuju, awak rad secara ilmiah, awak kritik secara ilmiah. Jadi orang yang gila isim adalah orang-orang yang melalui riadah kebatinan yang melampau, yang tidak diajar oleh Nabi Muhammad SAW. Sebab tu Nabi ingatkan, iyyakum wal ghuluwa fid din. Janganlah kamu melampau dalam beragama. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghuluw fid din. Yang merosakkan, menghancurkan umat sebelum kamu adalah melampau dalam agama. Kenapa Nabi marah orang melampau? Kenapa 3 orang yang datang kepada Nabi SAW yang nak puasa berterusan, yang tak nak tidur, nak tahajud hari-hari, yang satu pula tak nak kahwin, kenapa Nabi marah? Nabi marah. Nabi kata, aku yang paling bertakwa di kalangan kamu, tapi aku kahwin. Kan? Aku tak puasa hari-hari. Aku tahajud, kadang aku tahajud, tapi aku tidur. Maksudnya hak badan Nabi jaga. Kenapa Nabi marah? Sebab amalan-amalan ini dia ada kesan buruk kepada seseorang. Dia ada kesan buruk kepada tubuh. Dia ada kesan buruk kepada otak. So kalau di-overkan lagi, itu yang berlaku gila isim. Itu yang berlaku gila isim. Itu pandangan saya. Okey? Ada yang tanya, Ustaz, di satu universiti ada seorang pelajar agama yang cemerlang lagi genius, lalu disebut-sebut ada masalah otak. Macam mana tu, Ustaz? Okey, saya tak pasti apa maksud awak dengan masalah otak. Tapi ada satu kajian berkenaan dengan bipolar disorder. Bipolar disorder ni banyak yang kena adalah orang-orang genius, orang-orang pandai. Saya sendiri kenal 2 orang yang bijak, okay? Dan mereka ada bipolar. Dan dia orang bijak ni above average lah. Jadi bipolar ni ada yang kata dia ni blessing in disguise, ataupun yalah, it's a trade off lah kan. Awak ada kelebihan tapi dalam masa yang sama awak juga ada kekurangan. Pengalaman saya sendiri, dan saya tanya banyak, dan ada, awak kalau Google genius and bipolar, dia ada connection. Tapi bukanlah bermakna semua yang genius itu mesti ada bipolar, ataupun semua yang ada bipolar itu mesti genius. Tidak. Mereka perasan macam ada pattern dekat situ. Jadi budak-budak yang pandai-pandai ni, yang above average ni, dia orang ni mungkin ada bipolar. Wallahu a'lam bissawab. Saya tak kenal orang tu, tapi ini saya bercakap secara umum saja. Okey, ada yang bertanya, okey, sekejap Macam mana cara yang bagus nak nasihat orang yang buat amalan kebatinan melampau ni, Ustaz? Cara nak nasihat ni ada macam-macam cara, kan? Ada cara bercakap, ada cara buat, ada cara tunjuk, kan? Ada cara kiasan, ni macam-macam. Awak kena tengok kesesuaian orang tersebut. Saya ada teknik umum lah. Teknik umum yang saya suka pakai dan suka cadangkan pada orang. Khususnya bagi orang yang kalau kita nasihat nanti dia kata, tak semena-mena ni nasihat aku apa hal kan? Apa cerita? Minta maaf sekejap. Saya cadang kasih buku. Okey, kasih buku. Hadiahkan buku. Sebab kadang dia orang tak nak dengar apa kita cakap. Atau kita sendiri mungkin tak pandai nak cakap. Kan? Dalam buku ni ada macam-macam. Ada dalil, ada penjelasan. Jadi, hadiahkan pada dia. Dan jangan harapkan perubahan dalam satu hari. Kan? Mungkin selepas 5 tahun baru dia buka buku tu. At least you have done something. Awak dah dapat pahala dah. Kerana awak melakukan sesuatu. Kalau jalan buku tak berlaku, sembang-sembang dengan dia. Tak payah cadangkan apa-apa. Awak tanya dia soalan je. Just tanya. Ask questions. Okay? Tanya dia. Abang ataupun katalah nama dia Mat Ahmad. Kenapa Mat amalkan benda-benda ni? Boleh jelaskan tak? Kenapa sampai 100,000? Kenapa Mat sampai tak makan lama, kan? Jauh daripada orang, bergelap. Kenapa Mat buat benda-benda macam tu? Tanya je, tanya. Jangan hukum. Ini dipanggil Socratic method. Kita tanya sampai dia sendiri terfikir. Betul juga sampai dia bercanggah dengan diri dia sendiri. Kan? Mat, bukankah amalan Nabi tu yang terbaik? Tanya dia macam tu. Kalau dia kata, ya betul. Tapi Nabi tak suka tau yang melampau-lampau, macam over-over macam ni. Tapi kenapa agak-agak guru Mat suruh Mat buat macam ni? Ajak dia berfikir. So jangan hukum. Jangan kata itulah kau ni salah, kau ni melampau. Tak payah cakap benda-benda macam tu. Just ask questions. Tanya. Biar dia berfikir sendiri. Mungkin bila waktu dia balik jalan rumah tu, dia terfikir, betul juga. Kenapa aku buat? Itu sudah cukup awak menanam benih. Okey? Okey.
Adakah yang dikatakan wali majzub termasuk gila isim atau bagaimana? Isu ni sensitif dan berat lah, ya, besar. Saya boleh kata secara akal dia tidak mustahil ada orang yang mabuk cinta dengan Tuhan. Sebab ada yang mabuk cinta dengan manusia sampai jadi gila, kan? Kita kata gila lah, hilang kewarasan dia. Adakah mustahil ada manusia yang terlalu cintakan Tuhan dan tidak terkawal perasaan dia itu sampai berlaku sesuatu lah pada otak dia? Pada saya tidak mustahil benda tu. Tidak mustahil. Tetapi orang seperti ini, cadangan saya, tak perlulah kita label dia wali dan sebagainya. Sebab isu kewalian ni adalah isu benda gaib. Dan dia membawa mudarat yang besar. Sebab apa? Kita dengar kisah-kisah orang-orang yang buat benda-benda yang bukan-bukan, yang melanggar syarak, kan? Tapi bila ditanya kenapa dia buat, oh dia wali majzub. Orang-orang awam yang tak faham kata, oh untuk wali majzub benda ni halal ya. Dia tak tahu nak beza orang ni berakal ke tidak berakal ke. Dalam sebahagian kitab-kitab yang mencerita tentang wali-wali majzub ni, kisah yang bukan-bukan. Ada wali telanjang kasih khutbah dekat masjid, orang duduk dengar. So cerita-cerita macam ni merosakkan agama kita. Bahkan di zaman Mamluk, abad ke-8 kalau tidak saya, 8, 9, orang-orang majzub ni dekat Mesir, mereka bergelimpangan. They can say whatever they want to say. Dia nak maki orang, dia maki. Dia tak semayang, dia nak telanjang, dia boleh buat benda-benda tu. Sebab apa? Orang label dia wali. Oh ni wali majzub. Ni bahaya. Akhirnya merosakkan akhlak masyarakat. So kita nak label orang tu wali, hati-hatilah. Be very careful. Kalau dia betul-betul kita tahu dia ni jalan baik, akhirnya tershort sikit, dia cinta sangat pada Tuhan dan tenggelam dalam cinta, it's possible. But don't label him as wali. Okay, khususnya kalau dia pergi tak pakai baju, isap rokok, lepas tu orang kata wali. Apa kesan dia kepada orang yang dengar? Apa kesan kepada orang-orang jahil yang tak tahu? Mereka akan merendah-rendahkan syariat, kan? Bahkan melihat orang wali-wali makam lebih tinggi, walaupun mereka tidak mengamalkan syariat. Hakikatnya mereka telah tidak berakal. Okey. Ada yang tanya, okey, isu Nur Muhammad ni mungkin satu hari saya buat session khusus. Kejap saya nak cek bateri, takut mati pula. Okey, bateri ada lagi, so kita boleh sembang lagi sikit. Okey, Waalaikumsalam cucu Tok Bakar. Ustaz, kupas sikit tentang Nur Muhammad. Saya kata tadi, saya akan cerita Nur Muhammad. Boleh rujuk saya punya pembentangan dekat YouTube tentang Ibn Arabi, tentang, kalau tak silap saya, Wahdatul Wujud. Dalam tu saya ada cerita berkenaan dengan Nur Muhammad ni. Untuk yang kena sakit mental sebab keturunan, macam mana? Yes, saya dah cerita tentang sakit mental keturunan minggu lepas. Yang kena sakit mental sebab keturunan ni bukan bermakna kalau tok nenek awak ada skizofrenia ke, ada penyakit mental apa, bipolar ke, awak akan kena, pasti kena. Tidak. Okey. Doktor-doktor mengatakan awak punya vulnerability. Maksud dia, the chances, kemungkinan awak kena tu lebih tinggi daripada orang lain. Tapi awak tak akan kena kalau tidak ada pencetus. Pencetus dia biasanya adalah stres lah. Stres dalam kehidupan. Stres ni macam-macam lah. Putus cinta ke, bisnes jatuh ke, gagal dalam peperiksaan ke, kena bully ke. Bila awak kena stres yang tinggi, berbanding dengan orang lain yang kena stres yang sama, orang tu tak ada masalah keturunan sakit mental, awak ada, maka chances atau kemungkinan untuk awak kena tu lebih tinggi daripada dia. Tapi pun tak confirm awak akan kena. Okey, ibarat seperti psikoterapi, like brain programming. Yes, betul. Psikoterapi ni adalah neuroplasticity lah. Dia berpegang pada mazhab neuroplasticity. Sebab bagi mereka, otak ni boleh dia punya connection tu boleh dileraikan dan boleh disambungkan. Kat mana awak nak. So kita boleh pilih untuk kukuhkan bahagian mana otak kita yang kita nak. Macam mana nak kukuhkan? By use. The more you use your brain,
in a particular activity, the more stronger your brain will become in that kita kata in that aspect. Okay, dia awak gunakan banyak dekat bahagian tu, dia akan jadi kuat bahagian tu. Otak kita ni ada macam-macam bahagian, betul tak? Ada yang proses maklumat, ada yang jadi memory, ada yang proses numbers, language. So kalau awak banyak guna language, suka belajar language, region otak awak yang proses language tu akan jadi kukuh dan kuat, aktif kan. Tapi kalau malas matematik, bahagian matematik akan makin lemah. Saya rasa semua orang perasan kan, semakin kita malas mengira semua pakai kalkulator, semakin lembab otak kita jadi, betul tak? Berbanding orang yang tak guna kalkulator, dia punya capability untuk maths tu kekal. Mungkin kurang sikit lah kerana umur, tapi bagi orang yang sejak berpuluh tahun dah pakai kalkulator, dia punya mathematical prowess dia akan jadi sangat kurang. Jadi the more you use, the stronger it will become. Okay, saya rasa saya dah jawab semua soalan yang ditanyakan. Kalau tidak ada soalan lain, saya tutup di sini, insya-Allah. Saya kasih seminit kalau ada, kalau tak ada saya tutup ya. Okay, kat rumah ni, waktu tak boleh keluar ni kan, MRO ni, Movement Restriction Order ni, pastikan kita semua jaga kita punya kesihatan mental lah. Okay. Buku penting, okay, always stimulate the mind. Okay, kurangkan tengok being entertained passively. Kurangkan dihiburkan secara pasif. Maksud dia apa? Tengok movie kan, tengok minta dihiburkan. It's not good. Kita kena actively do something, actively think. Kalau boleh menulis sesuatu kan, membaca sesuatu, fikirkan. Kalau rumah tu ada view yang baik, keluar tengok, jangan asyik tengok tembok, tengok iPad, tengok handphone je, tengok pokok, tengok langit. These things help, membantu kita untuk jaga kita punya kesihatan mental. Okay, of course pemakanan penting lah, makanan kita, tidur dan sebagainya, also it has an effect. Tidur lambat, lepas tu bangun awal ataupun kurang tidur, ataupun tidur lewat, bangun lewat, itu semua ada kesan kepada otak kita. Okay. Okay, bagaimana dengan traumatic experiences? Okay, traumatic experiences ni dia bergantung, macam saya kata tadi, kalau ada history of mental illness dalam keluarga, bila kena traumatic experiences, awak punya chances untuk develop some form of mental illness lebih tinggi daripada orang yang tidak ada history. Okay, dan traumatic experiences ni saya lihat dia kadang-kadang perlu makan ubat. Okay, ada orang kena traumatic experience tu 20 years ago, waktu dekat sekolah kena bully, dan dia tak cerita kat orang, dia tak cerita kat mak ayah dia, tak cerita kat kawan-kawan dia. Sebab apa? Pada dia orang tak boleh bantu dan tak ada orang faham, so dia simpan. Bila simpan, mental habit, negative thinking, low self esteem, inferiority complex kan, tak nak socialize dengan orang sebab takut kena bully lagi kan, berlaku mental habit. Bila dah buat mental habit tu, keluar neural pathway, itu yang dah jadi mental problem, dah jadi mental illness. So dia tak boleh keluar daripada habit tu. Last nak cari isteri pun susah, nak berkawan pun susah kan, jadi very timid ataupun very kita kata introvert yang ekstrim lah. Introvert yang tak ekstrim tak ada masalah, yang ekstrim sampai tak boleh nak menjalankan fungsi dia sebagai seorang manusia biasa. Jadi orang macam ini ada sebahagiannya perlu makan ubat, tapi saya melihat keberkesanan psikoterapi. Psikoterapi ni bagi siapa yang nak tahu, dia CBT, dipanggil cognitive behavioral therapy, itu termasuk dalam psikoterapi. Apa benda tu? It's just rewiring of the brain saja. Rewiring of the brain, dia talking therapy kebanyakannya. Bahkan kadang-kadang nasihat keagamaan, dengar ceramah, syarahan pun kadang-kadang berlaku CBT. Okay? Dengan syarat awak terima dan awak buat. Dengar bila seorang ilmuwan kata sesuatu, dengan hujah, dengan aturan, syarat-syarat, cara nak buat, awak buat. Sungguh-sungguh buat, dia boleh bantu. Contohlah, orang yang dah ada trauma berkawan. Kawan je asyik kena tipu, kawan je asyik kena, kita kata sailang lah kan. Sampai dah tak nak berkawan. So, talking therapy will help.
Kita akan keluarkan masalah tu, letak kat atas meja, bincang sama-sama kan. Lepas tu satu perkara yang boleh membantu juga bila ada traumatic experiences ni. Sebab bila traumatic experience, kata-katanya traumatic experience dengan manusia. Tapi ada juga traumatic experience accident, ya, tak ada kaitan dengan kesalahan manusia. Tapi kata-katanya dia ada kaitan dengan perangai manusia lain, ya, perbuatan orang lain kepada kita. Jadi obat perangai manusia adalah dengan perangai manusia. Okey. Manusia yang buruk perangai, kalau awak jumpa banyak sangat orang buruk perangai, mungkin keluarga awak sendiri treat awak badly waktu kecil, kena abuse dan sebagainya, na'udzubillah min zalik. Okey. Obat dia adalah dengan mencari orang baik dalam hidup. Be with good people, supaya awak seimbangkan balik bahawa dalam dunia ni ada orang baik. Masalah dia orang yang always treated badly ni, dia dah tak nak lagi cari, sebab dia dah kecewa. Pada dia, there's no good. Everyone ni ada inferior, ada ulterior motives. Semua ada agenda masing-masing. Semua ada niat yang tidak baik. Very cynical view of reality, very cynical view of the human race. Ini bahaya. Kena keluar cepat-cepat. Tapi you must know where to find the good people. Kan, awak kalau pergi tempat yang tak baik, awak jangan harapkan kawan-kawan yang baik. Cari kawan-kawan yang baik di tempat yang baik-baik. Awak nak beli ikan, pergi pasar ikan. Jangan pergi pasar motor, kan, kedai motor. Nak beli ikan, pergi pasar. Ni nak cari orang baik, tapi cari kat tempat yang tidak baik. Okey. Wallahu a'lam bissawab. Cukuplah sekadar ini. Terima kasih kerana mendengar. Saya harap memberi sedikit manfaat. InsyaAllah sesi yang akan datang saya akan bincangkan lebih lanjut. Ada banyak lagi topik yang berderet. Saya harap dapat selesailah sewaktu MRO ni. Tapi rasanya memang tak dapat selesai. Apa yang kita dapatlah, ya. Terima kasih. Saya harap kongsi kepada mereka-mereka yang awak rasa akan dapat manfaat. Doakan saya, doakan semua orang yang struggling with their mental health. Doakan mereka, jangan stigma, jangan menghina. Kalau tak ada ilmu, tambahkan ilmu. Jangan menghukum, jangan senang-senang buat rumusan. Kalau tak faham, tanya pakar. Dan the most important thing is empathy, ya. Kita memerlukan empathy kepada orang lain, kepada diri kita. Kadang-kadang diri kita pun kita kena simpatikan dan empathy pada diri kita. Ada orang yang ada mental illness ni, dia kesiankan orang lain tapi tak kesiankan diri dia. Very demanding pada diri sendiri, kan. So dia macam-macam lah yang boleh buatkan mental illness ni. Apa-apa pun agama kita ada whole package obat untuk membantu mengurangkan masalah sakit mental ni. Nanti dalam sesi yang akan datang saya akan ceritakan bagaimana akidah kita, syariah kita, akhlak yang diajar dalam Islam sebenarnya dia bukan setakat remedy tapi juga sebagai preventive measures. Islam ni kan sempurna, kan, daripada ibadah kita, kan, daripada kepercayaan-kepercayaan yang kita diajarkan untuk pegang. 6 rukun iman tu kalau kita pegang betul-betul, dia boleh bantu kita kurangkan macam-macam tekanan-tekanan yang bukan-bukan dalam hidup kita sebenarnya. So itu dalam sesi lain insya-Allah. Okey. Selamat berehat, selamat malam. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.